Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat ya? Pada hari ini saya nak berkongsikan sebuah kisah yang saya baca daripada sebuah komik ketika zaman remaja saya dulu, iaitu Penyiasat Remaja. Saya percaya ramai daripada anda di luar sana juga pernah membaca kisah ini dan meminati kisah Penyiasat Remaja. Kisah ini watak utamanya ialah Hajime Kindaichi dibantu oleh rakan baiknya dari kecil iaitu Miyuki Nanase. Mereka berdua ni bersekolah di sekolah tinggi tetapi memiliki dua perwatakan yang berbeza. Hajime watak utama ni seorang yang selalu memberi masalah kepada guru-guru, buat tidur, buat konten kelas, buat meniru dalam peperiksaan. Manakala Miyuki ni pula seorang murid yang pintar, murid yang baik. Jadi orang lain pun peliklah kenapa mereka berdua ni sangat rapat, sedangkan kedua-duanya sangat kontra. Ramai yang tidak tahu mereka berdua ni rapat dari kecil lagi, merupakan rakan baik. Walaupun Hajime ni memiliki masalah di sekolah, tetapi beliau memiliki kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Yang pertama, Hajime Kindaichi mewarisi bakat datuknya, seorang detektif legenda, iaitu Kosuke Kindaichi. Yang kedua, Kindaichi memiliki IQ sebanyak 180. Mana ada orang lain yang ada IQ setinggi dia. Dan yang ketiga, pandai bermain silap mata. Setiap kali dia main silap mata, orang akan kagumnya. Kisah-kisah dalam komik ini memaparkan kisah-kisah pembunuhan yang sangat bijaksana. Untuk menyelesaikan kes ini bukan sebarangan orang boleh buat. Banyak kali ya bila saya baca, kita cuba mengagak siapakah pembunuh yang sebenar. Tetapi kita gagal. Kita akan fikir orang lain. Bila rupanya orang lain. Kisahnya dipaparkan dengan sangat menarik dan banyak kisahnya berlaku di kampung-kampung yang melibatkan Hajime dan juga Miyuki. Dalam satu-satu kes pembunuhan biasanya akan ada 10 watak. Dalam 10 watak ni akan ada 4 atau 5 orang yang akan terbunuh lah. Kemudian kita pun mulalah meneka, orang ni kebunuh, orang tu kebunuh. Dalam kes-kes pembunuhan di kampung-kampung yang terpencil, akan ada polis-polis daerah datang. Dan polis-polis daerah ni biasanya dia belagak, tunjuk pandai, dan dia pun cuba menyelesaikan kes tu. Tetapi sebenarnya apa yang polis itu cuba siasat adalah mengikut rancangan pembunuh. Pembunuh tu sengaja dia buat macam ni supaya polis tu dia fikir begitu. Tetapi Hajime tahu bahawa pembunuhnya adalah orang lain. Yang kedua, banyak kes-kes pembunuhan dalam buku ni adalah pembunuhan bilik sulit. Pembunuhan bilik sulit tu macam apa? Macam dalam bilik ni tak boleh keluar, tak boleh masuk, pintu terkunci, tetapi terjadi pembunuhan, pembunuhnya tak ada. Macam mana pembunuh tu keluar? Sedangkan tingkap tu berkunci, kepala pun tak boleh masuk. Banyak dipaparkan dalam kisah-kisah buku ni, pembunuhan kes bilik sulit. Kemudian ada beberapa ayat yang sangat masyhur dalam buku ni, iaitu dengan nama datukku, dengan prestasi datukku, aku akan menangkap pembunuh ini. Seterusnya, semua kes telah pun diselesaikan. Ataupun dia cakap, semua misteri telah terbongkar. Semua misteri telah terjawab. Dia akan cakap macam itu. Dan ada satu ayat lagi yang dia akan cakap pada orang-orang yang berada di hadapan dia, pembunuh sebenar adalah di antara kita. Apa pembunuh adalah di antara kita? Itu dia punya ayat-ayat yang biasa digunakan. Tak cukup dengan tu, kes-kes pembunuhan biasanya telah dirancang oleh pembunuh dengan baik. Bukannya hari itu bunuh saja-saja, tidak. Tetapi kes itu biasanya telah difikirkan selama berbulan-bulan oleh pembunuh dengan berbagai-bagai bukti, berbagai-bagai alibi untuk melepaskan diri. Biasanya Hajime akan tinggal di satu kawasan yang berlaku pembunuhan itu selama 3 hari. Dalam 3 hari itu,
berlakulah 3 atau 4 pembunuhan dan Haji Mei biasanya tidak akan dapat menyelesaikan kes begitu awal. Hari yang terakhir mereka berada di situ, mereka perlu meninggalkan tempat itu dan pada waktu itulah Haji Mei akan dapat menongkarkan misteri. Jadi pembunuh tak akan dapat lari. Selain daripada itu, pembunuh-pembunuh dalam kisah ini bukannya pembunuh amatur, tetapi ada juga diselitkan pembunuh profesional. Pembunuh profesional ni dia membunuh kerana keseronokan. Sengaja untuk menguji kemampuan Haji Mei, menguji kemampuan pihak polis. Dapat tak tangkap dia? Dan Haji Mei sentiasa menyahut cabaran pembunuh profesional itu. Siapa pembunuh itu? Nak tahu kena baca. Jadi cukuplah sampai situ. Untuk tahu lebih lanjut, anda carilah buku ini dan bacalah episod 1 hingga episod 27. Pasti anda akan menjadi peminat nombor 1 Haji Mei Kindenji.